Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu 'alaina ar-rahmata wal barakat. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumil hasyri wad din. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat sidang penutung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang mana kita boleh buat upacara hari ini daripada pagi tadi lagi. Mulai daripada subuh bersama lepas pada subuh Ukone lah. Ukone lebih kurang kita bersama dengan Chong adik Aliding kita, Ustaz Aliding. Kemudian lepas pada tu tadi kita bersama dengan Babo Li Lubuk Diri dan bersama dengan Babo Soh atas kita buat upacara hari ini, buat ceramah. Ceramah perdana untuk kita nak punggukkan derma khairat, bantuan daripada tuan-tuan, puan-puan dan saudara-saudari daripada mana saja untuk nak membinakan sebuah balasah di Pondok Banggu. Pondok Ihya Ulumuddin, Pondok Banggu, kawasan Y5, atau kita kenal dengan Babo kita, Babo Bukhari. Babo Bukhari capai Pak Raweng, capai Pak Weng, atau ada setengah-setengah kenal dengan Babo Bukhari Katong. Jadi alhamdulillah daripada awal-awal tadi hingga sampai sekarang ni jumlah lebih kurang 80 lebih dah. 80,000 lebih. Dekat-dekat dengan 90,000 dah, alhamdulillah. Terima kasih semua kepada saudara-saudari dan semua hak infak derma khairat untuk membinakan sebuah tempat yang adik-adik pelajar-pelajar kita nak belajar atau nak maya Jumaat, nak mengaji kita. Di situlah yang kita dengar tadi daripada Babo Soh kita, Babo Li kita duk sebut kelebihannya. Macam-macam kelebihannya. Dan perkara ni perkara yang penting perlu untuk kita lakukan sebelum daripada kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Peluailah, kita panggil peluai. Jadi pada sedang penonton yang dah ikuti bersama 2 3 pak ni, Pak Chong Al-Huda, Chong Ayuh Main, Chong Adik Aliding, Muzakarah Aliding, dan so lagi Chong ni, pertama kali kita besar-besar hatilah memohon kepada fok kita ni pakak-pakak sabarlah. Pakak-pakak kita share untuk sampai lagi kepada orang-orang yang tak dapat line. Dia lah ni duk jadi tak ada ceng teran lah ni dah. Bila ada Facebook ni, bila buat live esok ni dia tak ada ceng teran. Lalu tu berhajat kepada hak kita, hak mana bersama ni, masuk mari lebih kurang 50 orang dalam hak ayah main ni. Pakak-pakak kita sebar dulu, share dulu. Lepas pada tu pakak kita berdoa lah. Hak mana beri dah lah, hak mana derma dah, khairat dah, pakak kita berdoa. Hak mana belum lagi beri, dah ada khairat mana pula, pakak beri. Ala qadar, atas kemampuan kita. 100, 200, tengok sampai 1,000, 10,000 apa tu atas qadar kita. Kita roknya beri. Kesempatan yang Allah Taala masih lagi beri peluang untuk kita beri. Ni dia jalan ni yang bagai Allah Taala beri peluang. Ni ya kalulah tidak dipilih oleh Allah, tak nitah mula lagi bagi begini dak mata kita. Bila Allah pilih hendak kita menjadikan seorang hamba yang baik, Tuhan menitahkan kita kepada jalan yang baik. Seperti mana yang kita dengar sebuah hadis Nabi kita SAW sebut. Nabi kata, "Iza aradallahu bi'abdihi khair." Bila mana Allah menghendaki seseorang hamba itu jadi hamba yang baik, hamba yang molek, yang saleh, yang bagus, ista'malah. Allah akan guna dia. Apa maksud guna? Yakni Allah buka peluang untuk dia melakukan perkara baik. Allah buka kesempatan untuk dia buat ketaatan, buat jariah, dia buat berapa ikutlah. Maka betul-betul ni jadi buka pak kebetulan betul nampaklah, gapo nampak, banci nampak apa, derma khairat. Itulah tu. Masuk di dalam kata Allah mengguna kita untuk melakukan jariah, melakukan sedekah. Jadi bagi saudara-saudari kita nak tanya mula dulu, suara nyata ke tak? Nak tanya dulu, takut kan kita duk kecek apa-apa ni kata-kata apa mulut nampak momak-momak. Awi nyata dulu.
Suara nyata, dengar molek, siang cak ceng. Lepas tu baru lepas benda tu kita share. Lepas pada share, bantulah agama Allah atas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah atas kemampuan kamu. Ya sekarang lah ni kalau mengikut dekat dengan 90,000 dah. Duk di 89,000. Lebih kurang. Tak banyak dah. Wis sampai 100 Sampai 100 lebih. Hak rock ten ni. Lepas tu petai karang lagi ni kita akan bersama kalulah tidak ada halangan ke apa, tak ada uzur ke apa. Lebih kurang lepas asar kita akan bersama dengan Baba Lee Munduk pula dah. Ya kata kita ada lagi ni 3 lagi. 3 apa lepas ada hak ni ada 2 lagi. Baba Lee Munduk lepas asar, kemudian lepas pada Isya ni pula. Lepas Isya ni kita akan bersama dengan Baba Karim Cakuah dan Tok Imeh Hakim Pelakluk dah. Jadi sekarang lah ni kita bersama dengan Tuan Imam Nazari daripada Kampung Atas. Dia akan beri ucapan, berikan tazkirah, muzakarah ataupun apa-apa yang memerlukan kita pakak kira, pakak fikir, pakak gamuk. Ya Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan untuk kita menambahkan lagi kebaikan. InsyaAllah kita akan bersama dengan email kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa war'an fid din ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada petang yang bahagia, pada petang yang lebih mulia dan pada tempat yang penuh barakah di sini yang dinamakan Pondok Baba Bukhari maka alhamdulillah pada hari yang bertuah ini kita dapat bersama bagi mereka yang ikut kita di dalam beberapa channel dalam Facebook kita, Facebook Live. Tujuan tidak lain tidak bukan untuk kita nak minta ataupun derma bantuan akhirat demi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita tahu bahawa kita khidmat agama Allah Subhanahu wa taala ni adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sahaja yang kita tolong, apa sahaja yang kita sokong, apa sahaja yang kita bantu demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi saksi kepada kita di hari kiamat nanti dan dia akan jadi pahala yang sangat-sangat besar, pahala yang sangat-sangat banyak yang akan beri kepada kita, khususnya ketika yang tidak boleh munafaat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika kita tidak boleh munafaat apa-apa sahaja daripada harta dan daripada anak-anak kita pada hari kiamat esok. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini insya-Allah sebagai kita kata kita mari sesama muzakarah sesama kita sikit sebanyak berkenaan dengan
kelebihan berkenaan dengan fadilat di dalam kita nak membantukan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok, kalau kita tilik kepada keadaan dan suasana sekarang, keadaan dan suasana sekarang ni, kita duduk di dalam korong yang terakhir dah, kita kata abad yang terakhir di hujung-hujung dunia dah. Maka apakah kita kata yang kita nak bekal, yang kita nak cedek untuk bawa pergi kepada agama Allah Subhanahu wa taala, nak bawa pergi untuk kita di hari akhirat nanti. Maka perkara-perkara ni tak dapat tidak kita kena tahu. Tapi kemungkinan kita semua dah tahu. Sebab banyak daripada baba-baba kita, tok guru kita duk wayak tentang kelebihan. Khususnya kelebihan yang bersangkut paut dengan al-infaq fi sabilillah. Al-infaq fi sabilillah, orang panggil nafkah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nafkah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita kata kita guna harta kita untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala ni, bukan perkara yang kecil-kecil dah. Kerana dia adalah perkara yang besar, sangat-sangat besar. Dan kita kata al-infaq di jalan Allah Subhanahu wa taala, nafkah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya kepada satu-satu perkara sahaja dak. Kalau kita kata mudah-mudah fi sabilillah, kadang-kadang terpehad di sisi kita adalah berjual di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna dia sangat-sangat luas. Arti dia sangat-sangat luas. Iaitu tiap-tiap perkara, kalau kita guna satu takrif lagi, tiap-tiap perkara yang untuk meninggikan agama Allah, li ajli i'la' kalimatillah, maka itu adalah fi sabilillah. Dan khidmat agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah nak khidmat agama Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyebarkan ilmu pengetahuan. Dengan jalan menyebarkan ilmu pengetahuan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tinggi, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalau kita dengar kelebihan ilmu, kelebihan yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita berkenaan dengan ilmu. Berkenaan dengan ilmu. Orang yang sokong di atas jalan nak khidmat agama Allah Subhanahu wa taala, khidmat ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ni kalau kita tengok beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kata man salaka tariqan, siapa-siapa yang ambil jalan yaltamisu fihi ilman, sedangkan jalan tu ialah jalan yang orang panggil bersentuh, bersangkut paut dengan agama Allah Subhanahu, dengan ilmu. Tu bersangkut paut dengan ilmu. Ilmu mana? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Hak ni kita duk nak. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempermudah. Kita nak mudah masuk syurga, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dengan mudah-mudah amalan kita ni rasa padai ke dok amalan kita nak masuk syurga Allah. Rasa kata kadang-kadang amalan kita nak banding dengan amalan sahabat tak padai, nak banding amalan sahabat. Nak banding-banding dengan amalan para-para tabi'in tak padai, dan nak banding dah mereka itu kuat, mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ni umat yang apa? Kita kata umat yang umur pendek sekali. Kalau kita banding dengan umat dulu-dulu deh. Umat dulu-dulu ni umur panjang. Amal ibadat dia beribu tahun. Amal ibadat dua amal kepada Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun. Kita ni tak ada sampai ribu, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kurang pisik, orang panggil. Bagi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan beberapa perkara. Tiap-tiap tahun dia ada amalan-amalan istimewa. Tiap-tiap masa, tiap-tiap munasabah ada amalan istimewa. Untuk gapo tu ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Perkara-perkara ni bukan tidak lain, tidak bukan untuk gapo? Untuk nak menambahkan kebaikan ataupun pahala-pahala kepada kita, nak kita dengan umat Nabi dulu-dulu tu.
Kalau kita kata umat Nabi dulu-dulu dah beribu tahun, ya hidup beribu tahun. Umur 1000 tahun Nabi Nuh berapa? Tengok umat Nabi dulu-dulu. 1000 tahun umur dia. Pandai duk ibadat, duk semaya, duk puasa, duk buat go ni. Walaupun tak serupa dengan kita pun, tapi nak royak kata beribadat kepada Allah beribu-ribu tahun. Lepas tu pahala banyak mana 1000 tahun? Banyak tu pahala. Kerana ibadat lama, banyak. Itu banyak dah. Masa lama. Lepas tu kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup kita 60 tahun sampai 70 tahun terik dah. Dah kalau lebih ada 60 tu, lebih pada 65 tu dia panggil gaji pecang dah. Kasihan. Kalau racakan kau kasihan lah dah. Ada kasihan tu, kita tengok molek dah. Kalau orang kerja kara cekang. Boya kasihan tu dia ada gapo dia panggil gaji pecang. Gaji pecang habis. Kita begitu juga dalam amalan-amalan kita. Kita nak gapo hak boleh apabila kita kasihan dah, apabila kita mati dah, tapi amalan tu akan boleh kita, pahala tu akan boleh kita supaya kita kasihan tu. Sampai mati je boleh kita. Hak tu masa hidup ya. Tapi apabila kita mati dah, amalan akan sapa kepada kita siapa Tuhan bakitmu. Kerana kita duduk dalam kubur ni kita tak tahu berapa lama lagi. Kita kadang-kadang kita rasa setah ya, kemungkinan setah. Tetapi setah pun berapa lama lagi kita nak hidup? Paduk dalam kubur tu, dalam kubur tempat takut sekali. Dalam kubur tempat takut sekali ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak tunjuk seseorang tu selamat daripada azab kubur ataupun kita kata nak tunjuk kepada seseorang tu dia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dia tu dalam kubur dia duk senid dah. Dalam kubur tu dia duk senid dah. Apabila tak senir duduk dalam kubur dah. Allah, akhirat esok lepas pada dalam kubur Allah Subhanahu wa taala, tempat kita nak timbang kilo kita nu, duk hisap esok nu. Dah, nak titi sirak nu. Dalam kubur ni tak lepas dah nak periksa. Malaikat muka nakir mari tanya tak lepas dah nak periksa. Apa lagi nak udah masa depan tu. Apabila Tuhan bakit berhimpun daripada masyarakat, ya Allah, semua nak syafaat pakak cari nabi-nabi jika nabi ni ya Allah. Dah, minta syafaat. Tolong kaciklah dengan Allah Subhanahu wa taala minta syafaat kerana letih we panah we. Tu nak royak kata kita perlu kepada amalan-amalan belaka tu. Perlu kepada amalan-amalan hak nak tolong kita tempat-tempat semacam ni. Dalam kubur, di hari kiamat esok, apa semua tu banyak. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari. Maka satu amalan yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Nabi Muhammad, amalan yang sikit tapi pahala yang sangat banyak. Amalan sikit pahala yang sangat banyak. Maka hari ini ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mari kita dah. Royak kepada kita dah. Kata wahai hamba-Ku, pada hari ini ni aku akan buka satu pintu kebaikan. Aku akan buka satu pintu kebaikan. Lepas tu nak serah tafakmu lah ni. Aku mari dah kembung. Mari siap-siap. Ada ngawah deriye lah, ada ngawah dokong lah, ada ngawah serta lah, ada ngawah moktel lah, ada belakang. Itu hewak mari hari ni ni. Mari kita. Tapi kita tengok saja, tengok lalu, mari dapat kita lalu. Ataupun mari kereta lah, kereta lori, mari dapat kita. Lalu, lepas tu kita nak sekat ke, kita nak ambil jabir ke, kita nak ambil guni ke. Tu. Kita nak dak. Nak, tak sewa apa. Nak ni benda apa. Jadi tu hewak mari kita dah hari ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tu hewak mari seolah-olah kembung kepada kita. Kebun apa? Gedung kebajikan, gedung pahala. Tapi duk di kita nak ke tak sih? Apakah perkara ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Perkara ni yang dinamakan al-infaq fi sabilillah. Bernafkah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita untuk meninggikan agama Allah. Kenapa untuk meninggikan agama Allah? Kerana kita untuk khidmat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana-mana tempat yang tidak ada ilmu, yang tidak ada orang mengaji, yang tidak ada ulama, maka di situ akan jadi masyarakat yang jahil. Apabila jadi masyarakat yang jahil, tak kena royak dah apa nak jadi, apa nak berlaku. Kita dengar banyak dah tok guru duk ceramah duk royak kepada kita.
Tetapi apabila di mana saja di tempat tu ada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengaji, ada orang yang khidmat agama Allah Subhanahu wa taala dengan belajar membelajar, maka di situ akan timbulkan satu nur. Satu nur, satu cahaya tempat tu. Cuba kita perhati ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat? Yang mana ada pondok, yang mana ada tempat mengaji, maka di situ akan kita tengok kebaikannya. Baik satu tempat yang ada begini, macam begini. Tapi kalau kita pergi di mana yang tak ada tempat untuk khidmat ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akan tengoklah di situ. Tengoklah di situ akan berlaku macam-macam maksiat. Kenapa? Tak ada orang nak mencegah, tak ada orang nak royak kebaikan tentang ilmu. Maka lalu tu al-infaq, nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuknya untuk kita nak khidmat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala bawa mari kepada kita ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebaikan. Satu kebun tu hewak mari dah. Tapi kebun hak tu hewi kepada kita saat ni. Kereta lori tu hewak mari cukup dengan barang kebaikan, dengan buah-buah, dengan makan ni apa saja ni. Kita kena guna modal tak? Kita tak saya guna modal, kita nak tidur tu, dia mari nampak mari tung mari sama kita. Kita kena guna modal kan juga. Dia nak banyak, bawa timbo, bawa seno besar lagi. Tu bawa seno besar sikit. Bawa guni besar sikit. Pergi tadah tu, untuk dia nak cuah, pergi minta ataupun nak pergi kutik dalam kebun saat ni tu. Nak kunyuk buah dia, nak ambil buah moktai, buah gapo tu. Cari galah panjang-panjang sikit, pisah kukuh-kukuh sikit. Lepas tu alat orang panggil peralatan untuk kita nak ambil saat ni tu benda-benda tu. Maka di sini pada hari ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapa Bukhari kita ada buka satu pintu kebaikan kepada kita semua. Bagi penutur-penutur yang duduk di rumah, duduk tengok bersama dengan kita dah 200-300 orang, tak kira daripada channel Al-Huda ke, hak ayah mai kita sendiri ke, dan hak lain-lain lagi dah. Maka di hari ni satu peluang yang besar juga untuk kita nak rebut kebaikan. Untuk kita nak rebut kebaikan. Sekadar kita ada, sekadar kita mampu, maka bantulah di sini. Mailik banci kita ada dah di sini dah. Mailik banci tanah kan kerung tai. Kita nak tengok di co tu, di syah-syah, di co kita lihat bawah tu. Ada sikit sebanyak kita on. Kita on masuk. On masuk ni insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala yang kita on ni. Hak kita dah tahu dah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Bagi mereka seumpama orang yang nafkah harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tu, kamathali habbatin, Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran ni, seumpama kata kita bubuh ataupun tanam satu biji, hak tu sekok 100, 200, mana kata tu modal kita nak. Modal kita saat ni tu. Kalau orang mari bawa buah-buah pada kita bawa besang sekecil Besang kecil boleh sekadar sekilo, 2 kilo gitu tu. Wang besang besar tu. Besang besar banyak sikit boleh 20 kilo. Dia kena kira. Ya ada juga modal tuntun dia tu. Kita nak tu pun. Supalah kita kata. Kita duk semaya dah. Duk semaya gapo sabit tu bagi. Orang yang semaya jemaah boleh pahala 27. Orang semaya seorang saya. Kan tuntun dia noi. Tu banding, kita kata banding, tapi walillahil mathalul a'la. Bagi Tuhan lebih pada tu lagi. Lalu itulah Tuhan kata mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kita tanya seumpama Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan satu pokok padi, maka ada takar 7 takar. Fi kulli sumbulatin, tiap-tiap takar tu ada mi'at habbah, ada 100 biji pula. Kira lagi, pas 7 takar. Setakat-setakat 100 biji kebaikan. Pahala kita tu. Pas 7 takar, 100, 700. Tu skop baru. Maka di sini ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita infak di sini, kita nafkah di sini ni untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi bergano-gano lebih pada tu lagi.
Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita bergano-gano kebaikan. Tapi hak tu terhenti atas kita dah lah. Kita nak pakai biasa yang besar ko, nak pakai timbul beli kecil, nak pakai cetong. Nak pakai cetong sekut. Dah, boleh apa teh, boleh 3 utai kalau mok teh. Nak pakai cetong kecil tu kan. Nah, tu nak banyak kilo, nak ratus-ratus utai, nak 80 kilo, buat biasa besar sikit, boh lagi 100. Oh, mari 100, 200, 300, 1000 tu. 1000 tu setiap kata tolak dah dah. Buat kata tolak dah buat seminggu boleh 1000. Terkatakanlah banding mudah-mudah nak kita nampak. Begitu juga masalah kita duk infak fisabilillah, kita duk nafkah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga. Sekadar banyak sekadar tu Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada perkara yang baik, daripada perkara yang kita perlu ataupun pasti kena tahu. Tak dapat tidak, tak kira gapo saja yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Apabila kita tak guna dia, kita guna tak kena dengan jalan dia, maka harta tu tidak berguna. Tak kira kata ilmu. Begitu juga kita kata orang mengaji, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak ni banyak dah berlaku tempat kita. Hak ni banyak. Orang mengaji ni, kita mengaji agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak boleh guna langsung agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji dah. Ngaji agama Allah, ngaji duk pondok duk gapo. Sudah tu baik pada tu duk hijau tak tahu pos maya pun dok gapo pun dok mana, kata kita tak ada guna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak kita duk ngaji tu. Orang ni orang yang masuk ngaco mula-mula sekali. Masuk ngaco lebih orang tak ngaji lagi. Orang tak ngaji sekadar dia tahu yang buat amal. Sekadar dia tahu saya buat amal. Sepuluh hari ni aja tahu dia masuk dengar hari ni. Masya-Allah, royak kebaikannya. Kita boleh buat itu kebaikan, buat kebajikan weh. Hanya WhatsApp boleh pahala besar dia. Tapi kita orang yang mengaji ni, kita orang yang reti ni, kita tak buat. Apa yang kita ngaji kita tak buat, kita tak guna. Maka di situ Tuhan akan dabar bermacam-macam bala ke atas diri kita. Tuhan akan dabar orang ni. Ditanya, disoal pula. Hak ni tak bukan atas dunia saja dak, di akhirat. Di akhirat teruk lagi. Bahkan juga di atas dunia akan berlaku berbagai-bagai perkara di atas diri dia. Berarti ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pelajar-pelajar yang duk belajar, berarti molek tengok. Kita Allah Subhanahu wa taala bagi kemudahan kepada kita, kita kata untuk kita mengaji. Kita mengaji agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah habis kita mengaji tu ataupun tamat sikit sebanyak setahun 2 tahun pun tak kira lah. Kita mengaji. Kita tak ada guna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan guna ni maksud kata kita nak mengajar, kadang-kadang pengajian ni bukan kata semua orang boleh mengajar, bukan kata semua orang boleh boleh baca ketubah, bukan kata semua orang tu boleh bunyi kot lagu tu, tapi Tuhan bagi tu bermacam-macam mengikut kemampuan kita. Setengah-setengah orang pandai boleh baca kuluhu sepatah 2 tak apa dah, boleh buat arwah tak apa dah, sekadar duk pondok. Deh. Setengah-setengah boleh mengajar tadika tak apa dah. Setengah-setengah boleh mengajar orang tua, mengajar Quran tak apa dah. Tu ilmu, guna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu orang panggil orang yang guna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harta. Harta yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, kalau kita guna ia tak kena cara, maka harta kita akan jadi bala di atas diri kita pula. Lepas tu harta guna kena cara. Guna lagu mana kena cara? Guna untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nak kaya belaka, tak ada pia nak susah. Tak ada siapa nak susah nak kaya. Kalau orang tanya gapo, cuba tanya tiap-tiap orang, bapa, lu doa sikit weh murah rezeki. Hak tu. Deh. Kalau orang duk royak kita pun, gapo murah rezeki? Sedekah murah rezeki. Gapo ke semaya duha murah rezeki. Kita nak buat tu kebanyakan. Hak mana murah rezeki nak buat tu? Cuba perhati molek. Deh. Cuba perhati molek kita, kebanyakan kita. Banyak lagu tu. Kenapa? Karena yakin Allah Subhanahu wa taala royak dah. Kalau buat lagu ni akan boleh lagu ni. Kalau buat lagu ni boleh lagu ni. Dan nak murah rezeki kena istighfar. Nak murah rezeki kena selawat ke atas Nabi. Nak murah rezeki kena sedekah banyak. Nak murah rezeki kena semaya duha, melazim semaya duha. Nak murah rezeki baca surah Waqiah, jangan lupa tiap-tiap malam.
Saya tak kawin apa-apa. Tak kawin sesok. Orang yang melazimi baca surah Waqiah tiap-tiap malam. Lepas maghrib. Tu amalan yang kita nak buat untuk menjaga Allah Subhanahu Wa Taala murah rezeki kepada kita. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada kita dah, kita nak guna itu we kena dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada we kena dengan jalan Allah, kena guna yang kena dengan tepat. Kena guna dengan tepat di mana? Di jalan untuk khidmat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhanku, mintalah membagilah kekayaan kepadaku, tapi kena bos sikit hujung belakang dia tu. Ya Allah, mintalah wiku kaya ni, tapi kaya untuk nak khidmat agama Engkau ya Allah. Jangan minta wi kaya saja. Lama Allah Subhanahu Wa Taala wi kaya saja. Wi kaya saja, lepas pada tu tak ada guna kekayaan kita tu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tak ada guna untuk kekayaan kita tu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak berapa hari, tak berapa lama Tuhan akan tarik. Apabila Tuhan tarik, Tuhan tarik lebih pada tu lagi. Tuhan tarik lebih pada tu lagi. Tuhan tarik lebih pada tu lagi. Dah kita biasa dengar cerita, mungkin biasa dengar cerita dah. Ada orang dah malaikat Tuhan nak cuba kepada manusia. Tuhan nak cuba kepada manusia. Maka malaikat yang maya ada orang susah. Dah, orang ni menyakit apa? Orang ni menyakit kulit. Penyakit kulit jadi tak molek lah diri dia dah. Maka mari seorang malaikat nak cuba. Dah, nak cuba dia, mari sama dia. Dia kata, wahai hamba Allah, mu jadi gapo dah. Maka dia royak. Tak tahu malaikat ni rupa orang lah, mari rupa orang. Mari tanya, mungkin nak susah gana, ya tak aku susah jadi sakit tu gitu gini ni. Aku royak. Malaikat kata, kali gitu tak apalah. Aku nak doa Tuhan, nak minta ilmu sembuh. Lepas tu mu nak gapo lagi? Tu. Maka ia pun royak. Dia royak kata, aku nak minta sembuh daripada penyakitku ni, penyakit kulit, penyakit badanku, penyakit kulit ni. Tu minta Tuhan sembuh. Maka ia pun minta doa. Malaikat sana, mari nak rupa orang tu. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh penyakit dia, dan minta juga dia minta lagi, dan minta lah dia kata wiku kaya ratik. Maka malaikat tu pun minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi. Kamu dia Allah Subhanahu Wa Taala wi sembuh, wi siap penyakit dia tu, lepas tu wi kekayaan kepada dia. Dah, wi kaya. Wi kaya. Jaya lah hidup nego kaya. Sudah. Maka malaikat saat ni pergi kepada satu orang lagi pula. Pergi ada satu orang lagi. Orang ni kepala golan nyakit tak ada. Jadi nyakit juga. Nyakit dah. Al-Aqra. Jadi nyakit. Susah lagi, tak ada duit lagi, nyakit kepala golan, tak ada reti nak gapo banyak perkara lah, pergi jumpa. Maka tanya dia. Muda susah hati gapo royak lah. Maka dia apa royak cerita, aku ni susah hati tengok ni, aku ni kepala rambut pun tak ada, apa nama pun tak ada, harta pun tak ada, susah hidupku. Maka malaikat tu kata, tak apalah, nanti aku nak doa, Tuhan, wibui kepadamu, hak molek, siap penyakitmu. Maka dia berdoa. Siap penyakit dia, lepas tu minta doa kekayaan. Saya bagi kekayaan. Jaya, dengko dia kaya kerja. Maka malaikat tu pun pergi sama seorang lagi. Hak ni mata buta. Orang mata buta pergi jumpa dengan dia, royak. Orang susah lagi, mata buta lagi. Dia tanya, wahai hamba Allah, mu ada susah hati gapo, nak minta tolong gapo, boleh. Maka dia pun ya aku ni susah, mata buta, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, tak nampak mata, tak ada orang tolong. Mata mu doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wiku ni sia mata. Deh, wiku ni sembuh, wiku hai sembuh ada mata buta ni. Lepas tu minta wiku hai wikaya kerana susah. Maka ia pun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan sembuh, siap.
Mata buta dia tu, kamar dia bagi ke kaya juga kepada dia. Wi kaya. Wi kaya nego pero kambing gapo ni jaya banyak dah boleh. Tapi semua tu habui semua tu tiga-tiga hari tu Tuhan ada nak cuba. Tuhan nak cuba. Tak kalau dia kaya, dia mewah, dia hidup, maka ada setengah-setengah terlupa lah. Terlupa. Duk mewah sedap ni, harta banyak. Lalu itulah kita nak banyak kata apabila kita nak doa, nak gapo minta kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mintalah wiku kaya tapi kaya untuk khidmat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kalau mu nak wiku kaya, aku nak gelenceh daripada agama Allah belah wiku susah gini lah. Wiku susah gini lah. Apabila kita gelenceh daripada agama Allah, kita kaya, Tuhan akan lipat ganda. Balah lipat ganda. Maka cerita saat ni, duk mewah, duk sedap belaka tiga-tiga saat ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba. Ya hatta malaikat hak tadi juga pergi pula. Gejumpa dengan hak mula-mula tadi. Tapi dia wagi dengan rupa gapo? Dia pergi dengan rupa orang hak sakit penyakit badan tu. Susah bawa bibit kain, bawa jalan pergi jumpa dengan orang kaya saat ni dah. Pergi jumpa dengan orang kaya saat ni, pergi minta duit, wahai orang kaya, aku ni susah, aku ni sakit, aku ni tak orang tak ada duit, miskin, aku sakit lagi, mintalah membantu kepada aku sikit sebanyak dah. Hak tu tengok. Tengok apa hina dah. Busuk ni. Mai buat apa? Nak mari minta bantuan sikit sebanyak lah. Gini. Gih. Tak ada. Hamba. Maka dia kata, hamba Allah, mu ingat ke tak? Dulu pun mu jadi supeng aku juga. Mu pun susah. Mu jadi nyakit. Dak. Aku kaya gini dah, dia kata. Dak. Aku kaya dah. Aku harta aku banyak tu. Aku makan sakopok aku nu kaya dah. Gigi jauh. Busuk hemat lagi. Maka orang saat ni tu malaikat dah. Malaikat yang mula-mula tadi. Dia kaya sekali lagi. Dia kata, wahai hamba Allah, mu ingat ke tak dulu mu ni gini. Kalau mu tak buat, mu tak tunai apa pun mu tak tolong orang, Tuhan akan ganda kepada mu ni tu, bala kepada mu. Dok. Bukit. Hak ni harta aku kerja sendiri. Lupa dah lah. Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada apa, lupa. Malaikat ni pergi. Tak apalah. Kalau sekiranya, dia doa, dia kata pada orang ni. Kalau sekiranya membuat lagu ni, minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala qada ke atasmu tu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala balik perkara yang lebih teruk lagi ke atasmu tu. Maka dia pergi. Bagi tu kau weh. Balik semula lah. Balik semula jadi nyakit lebih teruk daripada awal lagi. Kamar dia harta dia dah nyakit kau dah. Bini tak saya duduk, gapo tak saya habis, makan lari habis. Nyakit teruk pada dulu lagi. Kawan bini, kawan anak tak saya duduk, tak dia nak duduk aja lah. Dah kerana teruk ni. Dah harta dia pun habis. Dia bank gerak hak nu habis. Tak ada tinggal apa sekarang. Teruk pada awal lagi. Dulu ada buat rumah buat duduk. Hak ni habis apa ke rumah. Tak ada apa sekarang. Dak wah ketak. Salah tak gitu. Habis sungguh ni. Maka malaikat hak tadi pergi pula. Lagi tu pergi jumpa dengan siapa? Hak jadi nyakit sore lagi tu, nyakit bala pala bubuh tu. Dah. Pergi jumpa dengan hak tu. Maka banyak pula. Dah pergi orang pala botak tak ada rambut gapo pergi dah bawa orang susah lah. Pergi sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada gapo? Nak mari minta dekah tu. Mari lagu tu dah. Nak mari minta dekah tu. Dah. Jadi ya pun royak. Itu wahai hamba Allah, aku mari ni aku ada hajat dah, aku ni orang susah, aku ada penyakit. Mintalah sikit bantuan tolong kepada aku sikit sebanyak dah. Aku ni orang susah. Tak ada. Mari penamu ni kijot dak mari minta diku apa ni? Mai kok tu pula dah. Kijot dak dah mari minta. Maka dia pun kata, wahai hamba Allah,
Mu ingat dak dulu ni mu pun susah juga tu hewi kekayaan kepadamu, maka pakak bagilah kekayaan mu sikit. Dak aku kerja sendiri. Oh, aku ni wak dia kerja, aku kerja letih-letih ni apa nak bagi kepadamu? Beginilah. Deh, kaya terlupa lah. Apabila terlupa tu, maka malaikat saat ni pun kata, wahai hamba Allah, maka tak apalah. Kalau mu nak duduk macam ni, aku nak berdoa, ya Allah Subhanahu Wa Taala turun bala ke atasmu lebih pada ni lagi. Gih. Tak padu, tak heran. Maka malaikat ni pun doa, ya Allah, mengqadalah kepada atas hamba-Mu ni. Hak tak ingat jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hak orang panggil terlupa dengan Engkau, ya Allah. Maka Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala qada di atas dia saat itu. Lebih pada tu lagi. Dah, supaya tu juga. Habis harta, habis gapo, habis bank gerak habis. Dah tak ada tempat duduk habis. Hak tu. Maka malaikat saat ni pergi kepada yang ketiga pula. Pergi kepada yang ketiga tu, pergi tanya. Pergi minta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi yang ketiga ni masya-Allah bagus sikit. Masuk. Ada gapo masuk mai duduk makan sejuk dulu, kata gitulah dah. Masuk duduk nyata lu makan sejuk dulu. Ada hajat gapo Dia kata, aku ni mata buta, susah, duit tak ada, gini. Lepas tu nak minta lah, tolong daripada tuan ni, tolong kami sikit. Munak gapa pun baik. Hak ni kaya tu, munak gapa pun baik. Nu, kambing dalam penuh padan tu. Lembu penuh padan tu. Kebang ni, munak gapa pun baik. Orang munak. Ikut munak. Ambil, aku pergi belakang. Kerana, ni bukan hartaku. Harta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadaku. Dulu aku sepamu juga. Aku mata buta dulu, mata tak nampak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala semua mataku dan bagi kekayaan kepadaku. Maka di sini lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadaku. Maka aku pun nak bagi kepadamu juga. Mumailah hartaku walaupun semua ni pun mumai. Allahu Akbar. Tu nak ayat kata orang ingat. Maka malaikat sana ni dia royak kepada di atas sana. Dia kata, wahai hamba Allah, wahai Tuhan, sebenarnya aku mari ni aku bukan orang buta. Aku adalah malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mari ni untuk nak buat cuba untuk nak test hamba dia. Maka mung adalah seorang hamba yang ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berkat kepadamu lagi, berkat hartamu lagi, dan insya-Allah hidupmu akan berjaya di dunia dan akhirat. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tu nak rakyat kata harta yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, jika kita tidak guna di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan akan lipat ganda qada di atas kita pula. Maka harta yang kita nak guna tu, kita gunalah untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna untuk infak fi sabilillah. Lepas tu infak fi sabilillah salah satu daripadanya kita nak khidmat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni Baba Bukhari kita nak buat pondok, nak buat bala, nak sudah. Tepat di sini satu untuk nak menyebarkan ilmu Allah, nak guna untuk khidmat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khidmat kita di sini, infak kita di sini pada hari ini insya-Allah menjadi syahid bagi kita dan menjadi barakah dalam harta kita dan menjadikan pertambahan di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok sekala-kala kita kata dah mudah-mudah, kita bahasa deki dah orang kaya, bahasa deki juga dah tengok orang kaya dah. Masalah kita ni susah, kita ni dah. Tengok dah mu kaya naik kereta BMW, apa pula BMW mari dah ni dah. Tengok kereta BM dah, kita bawa kereta kabak buruk-buruk. Masa deki juga masalah kadang-kadang dah. Masa kata kalau aku boleh buat kereta BM dah, buat kereta Mercedes, sedap. Aduh, sedap. Masa tu dah. Nah, atau kita dah semua manusia tabiat lagu tu dah tabiat manusia lah pada asal. Lepas tu hak tu orang panggil terhati di atas hati masing-masing lah. Hati kita tu hak nak tamak kepada dunia, tak tamak kepada dunia. Ya ada perasaan tu, kalau aku boleh supaya orang boleh jalan lah dah. Dah. Tengok orang tu naik kereta besar, tengok kita naik kereta kecil, rasa kalau aku boleh ada ni. Tapi
Orang ada mutu, dia tengok orang nak kereta buruk-buruk pun. Lu dah. Kalau aku boleh nak boleh kereta setara ni tak apa dah kerana ada mutu. Dah. Lepas tu, orang ada stika pula dia tengok orang ada mutu lah. Aku tak adanya orang mutu. Jadi kau tu. Dah. Orang tengok kalau aku boleh mutu setara ni tak apa dah. Lepas tu, orang mana pula? Orang jalan kaki. Kalau aku boleh stika tak apa dah. Dah. Nah tu. Lepas tu lagi mana pula? Orang sakit. Loh, kalau aku boleh jalan supaya dia ni tak apa dah. Tengok. Tak habis-habis. Orang panggil tu masalah al-amal. Kita duk banyak cita-cita dengan dunia tu je tak akan habis. Apabila kita duk besar dengan dunia je tak akan habis kita. Tapi kita nak jadi dunia kita tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ni orang yang redha, orang ni yang qanaah, orang yang penuh. Orang panggil sempurna di dalam mencukupi dalam hidup dia. Apabila mencukupi dalam hidup dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia berbagai-bagai kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia kebaikan yang banyak lagi. Tapi kadang-kadang iman kita tak sampai situ. Iman kita tak sampai situ. Dah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam agama kita ni Tuhan lari dak berdeki dak. Dah, Nabi kita lari, Tuhan lari berdeki. Deki ni supaya ngegap dah. Kalau kita kata supaya api duk makan sikit, api duk makan kayu sikit habis. Amalan kita, pahala kita banyak-banyak. Kalau kita ada deki dalam hati kita, habis amalan kita. Dah, kita dah hipong secara mana kita kata dah. Mudah-mudah. Nak ajak kata. Amalan kita dah buat semua-semua ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita banyak mana. Pahala. Kalau kita tahu, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada amalan harian kita tu ya. Kita semaya jemaah. Kita duduk di rumah, kita pergi masjid. Kita duduk di rumah. Kita pergi di masjid tu. Kita pergi semaya tu. Kita ambil semaya, kita pergi semaya di masjid. Ibu bapa tahu tak? Pahala yang setara mana pahala tu? Kes sekadar 27 pahala jemaah tu dah. Sekadar tu saja tak? Tak. Pahala dia tu nak royak kata lebih daripada pahala buat haji lagi. Orang pergi masjid dah. Orang pergi masjid. Dalam hadis Nabi katakan tak ada seseorang lelaki, tak kira lah orang lelaki perempuan pun. Apabila dia berwuduk, dia bersuci di rumah dia, kemudian dia pergi kepada masjid. Tak ada lain, tak ada bukan kerana untuk nak semaya. Jemaah di masjid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala kepada dia, pahala haji yang sempurna. Tengok, sikit ke banyak pahala haji? Pahala haji lagu mana Tuhan kata? Dah. Hajjal mabrur, al-hajjul mabrur, haji yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, laisa lahu jazaa, tak ada balas selain illal jannah. Mereka syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka syurga ya. Apabila diterima haji. Panik. Pahala kita buat tu, pahala haji yang diterima dah. Pahala haji yang diterima dah. Allah, besarnya. Tuhan tu sah kita kata. Pahala lain lagi. Kita mari dengar orang mengajar. Sabit dah. Allah, rahmatnya kita dah. Tempat kita ni, Masya Allah sungguh. Tempat kita dah, kita tengok dah. Kok mana, kok masjid, kok situ, sini ada tempat ceramah, tempat mengajar. Kita mari duk dengar orang ceramah, mari dengar orang mengajar ni. Pahala gapo ni? Pahala haji, pahala umrah juga. Kalau hadis Nabi kata juga, siapa-siapa yang datang kepada masjid ataupun datang kepada majlis ilmu, maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna. Besar. Pahala haji? Sana. Pahala haji sempurna masuk syurga dah. Tak ada dah mereka syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pahala haji. Sebab dalam dalam orang panggil dalam amalan-amalan ni, kalau kita kata besar-besar, biasa orang tahu. Besar-besar tak ada dah. Sahabat-sahabat kalau tanya gapo ni, tanya dua besar pahala ni. Dia nak pahala haji, pahala umrah, lepas tu pahala gapo? Pahala al-jihad fi sabilillah. Pahala berjuang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dua tu pahala hok big kita kata big tu, hok besar-besar, hok debel-debel lah. Nah, kenapa? Pahala haji ni besar. Orang nak boleh buat haji ni bukan mudah. Nak pergi buat haji ni dah. Kena ada harta lagi, kena ada kesihatan badan lagi, kena ada kemampuan lagi. Ada harta, tak sihat, tubuh badan nak pergi tak boleh.
Deh, sehat terus ada, tak ada harta nak pergi tak boleh. Mana kata ibadat haji ni ibadat sangat besar. Lalu itulah pahala yang sangat-sangat besar. Habis tu orang nak pergi haji. Jang lontung dah 200,000, 300,000 nak pergi haji. Kerana haji dia termasuk dalam rukun Islam juga. Deh, tu dia. Lepas tu nak royak kata, di kalangan ni para-para sahabat masa tu. Lalu itulah Tuhan apabila Nabi royak banding, pahala nak yang terbesar tu Tuhan Nabi banding dengan pahala haji selalu dah. Nabi banding dengan pahala haji selalu dah. Kerana besar. Jadi pahala besar-besar dua. Yang pertama, pahala al-jihad fi sabilillah, berjuang di dalam agama Allah. Khususnya orang mati syahid. Itu besar, sangat-sangat besar. Yang kedua, pahala haji, pahala umrah. Lepas tu, tengok tu hebat apabila Nabi royak di dalam hadis-hadis, Nabi banding selalu dah. Sebaru ni kita kata hari Arafah. Hari Arafah, kita boleh pahala banyak mana? Kalau kita tahu kata hari Arafah ni lebih besar, hak lepas pada kita baru ni. Allah, kita tak setinggal langsung walau seminit hari Arafah ni. Kita nak buat baik sebanyak-banyak mungkin. Kerana Nabi kata tak ada dah amalan yang baik pada hari tu, hak lebih baik hari Arafah tu. Kalau kita kata lepas puasa kat malam lalu tu qadar lah. Dah, tapi hak tengah hari pada siang hari ni je dah hari Arafah. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi yang besar sekali. Tak ada dah amalan yang baik daripada hari itu terbaik, lebih baik sekali pada hari Arafah. Habis pada hari itu tu dah kita mau puasa lah, kita baca Quran lah, kita sedekah lah, kita gapo semua tu pada hari itu tu hari yang sebaik-baik hari di dunia. Tu kita nak royak. Lepas tu pahala boleh hanya ana. Pahala haji, pahala gatu, pahala gani boleh besar, tak tahu kata besar bukit mana kalau kita nak banding. Dah. Lepas tu kita nak royak sana, kita tujuan kita nak royak sana. Kerana apa kita nak royak kata? Pahala kita sebesar-besar mana pun, tapi kalau ada deki di dalam hati kita, bocorlah, habislah pahala besar-besar. Habis kita kena beringat. Sampai ulama-ulama, tok guru dah, dia tak serupa. Tok guru dulu-dulu ni sampai orang kata tok guru ni tok guru tasawuf. Dah. Tok guru tu borok. Kenapa? Dia masuk ke ilmu hati dulu. Dia mengaji, bila yang ngaji tu ilmu hati ada dah. Dia nak buai daripada perkara-perkara takabur, perkara hasad deki, perkara lagu ni. Kenapa? Kerana benar-benar lagu ni duk makan amalan kita. Hasad deki tak kena royak dah. Iyyakum wal hasad, Nabi kata. Dah, jauh. Beringat sikit daripada hasad deki. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad deki ni nak makan, dia akan makan kebaikan kita, makan pahala kita. Kama takulun narul hatab. Seumpama api dia duk makan kayu. Lalu itulah apabila ada hasad deki ni, otomatik selalu dah amalan kita dah buat setara mana, semaya Jumaat tak tinggal, dah buat gotu haji, sedekah gapo semua tu habis dengan otomatik. Supaya orang tebak air lagu dah rumah duk mana? Rumah duk Bucunung, lagu duk Bucuning. Tapi lagu apa nama ni? Timur tembuh. Cebok pergi apa rumah ciruk. Siapa nak boleh payah lah habis. Habis. Tu banding mudah-mudah. Deki sampai ulama-ulama dia memerlukan ataupun dia pentingkan ilmu hati dulu. Kena bersih jiwa. Bersih dalam hati, we tak ada sifat deki. Apabila ada sifat deki, habis amalan banyak. Besar bukit Budo sekalipun, besar langit ni pun, ada deki tak ada style. Habis bocor, habis tubik makan habis. Makan lagi habis. Takabur, deki, apa saja tu sifat. Orang panggil sakut banget hati belakang. Tu ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, tapi ada dalam Islam, dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dua kali boleh deki. Sepelik lah. Nabi lagi tak boleh deki dah. Tapi dua kali ada kisah. Hak boleh deki. Boleh deki. Dua kali boleh deki. Nak tahu tak? Jadi kalau kita deki hak ni boleh. Deki ke apa? Satu hadis yang diroyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kata, la hasada illa fisnatain. Tak ada deki. Tak boleh kita nak deki.
Mereka dua perkara yang boleh deki. Dua boleh deki weh. Apa deki dua perkara dah. Boleh deki dua perkara. Deki gapo kata? Yang pertama, kata molek. Hak kita boleh deki ni, kata molek. Yang pertama Nabi kata rajulun. Seorang lelaki ataupun tak kira lah seorang perempuan. Okey. Atahullahu malan. Yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia harta. Kemewahan harta. Fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala beri harta benda yang banyak kepada dia, maka dia gunakan harta saat ni tu kepada jalan yang betul. Dia guna harta dia tu kepada jalan yang benar. Dia guna harta dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita boleh deki. Deki gana? Kita tengok orang kaya dah. Orang kaya tengok deki dia. Kalau ku boleh jadi serupa dia tu, ku nak buat lebih pada dia lagi. Harga apa? Aku nak buat masjid. Aku nak bagi ke orang miskin. Aku nak sangga orang ngaji. Aku nak tolong orang ni. Nak tolong gotu ni. Nak buat sekolah. Nak buat gotu ni. Hak kebaikan. Deki lagu tu boleh. Kalau aku boleh jadi serupa dia, kita tengok orang kaya dah. Orang kaya rumah dah. Serupa apa nama ni? Serupa peracawang rumah. Kereta ni tak tahu berapa puluh hutan. Kita deki dia. Deki gana? Deki kita kata sekiranya Allah Subhanahu wa taala beri kepadaku, aku nak buat jalan kebaikan habis. Tu nak khidmat agama Allah, nak tolong orang mengaji, nak buat pondok, nak buat masjid, nak buat sekolah. Dah, nak tolong itu, nak tolong ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni kita boleh deki. Dah, boleh nak deki kepada orang kaya. Tu. Ni hak Nabi kata la hasada illa fitnatain. Lepas tu kita deki boleh. Kita nak buat lagu tu. InsyaAllah sekiranya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, kita akan buat lagu ni. Ni. Hak ni lah kita kata kita ni apabila kita ada dah harta kita. Harta benda tu yang dah kepada kita. Maka kita wujadikan harta benda kita saat ni tu di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Buat untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Orang nak buat pondok mana kita khairak. Nak buat masjid kita khairak. Nak buat situ kita khairak. Ni kelebihan orang kaya. Kelebihan orang kaya. Satu. Hak ni boleh deki. Yang kedua hak boleh deki lagi. Dia kata, Nabi kata rajulun. Seorang laki-laki ataupun seorang, tak kira orang tina orang yatim pun. Atahullahu hikmah. Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia hikmah, iaitu ilmu di sini maksud. Rajulun atahullahu hikmatan. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu kepada dia, fahuwa yaqdi biha, maka dia guna ilmu saat itu. Dan dia buat amal dengan ilmu saat itu. Wa yu'allimuha, maka dia mengajar ilmu yang dia ada saat itu. Orang ni kita boleh deki, ya Allah, kalau aku deki ke babo tu, ya Allah sungguh aku nak jadi seperti dia kata. Deh. Kalau aku jadi seperti dia ni, aku nak ceramah nak hari. Nak ngajar nak hari. Nah tu. Deh, nak mengajar, nak buka pondok, kalau aku hari jadi seperti dia, aku nak buat seperti ni kata. Deki dengan ilmu dia tu. Maka di situ kita boleh deki. Tak salah kita nak deki. Dua perkara ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita boleh deki. Yang pertama, deki sekiranya Allah Subhanahu wa taala beri kekayaan kepada kita, kita nak guna di jalan-jalan hak betul. Kita tengok dia buat bukan deki kot lain. Kita tengok orang kaya dah. Tengok orang kaya hak tu pergi main judi, kaya bini 10. Kita kata dah. Dia kaya kan ni, tak kira belakang dah lah dia kaya dah. Bini 10, kereta 20 T, ada ngah go tu lagi, go ni lagi, rong tu, ada ngah pakai ada belakang. Kita deki dia, deki kalau aku boleh spon itu nak bini 20, nak tambah banyak ada tu lagi. Nak lebih ada tu lagi, tak boleh. Hak tu salah. Deki ni atas jalan kebaikan. Kalau aku ada sebut dia, aku nak buat jalan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak beri untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hak ni lah kita kata apabila orang dia faham. Dia faham dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka di situlah dia akan tak jumpa kesusahan sama sekali. Tapi ada jadi kita ni kita duk harap dah. Tu rasa kata bila Tuhan nak bagi aku dah. Nak bagi kaya kata sepung ada demo. Tak apa. Cita-cita boleh, nak deki demo boleh. Boleh. Dah. Saya kata dah. Boleh. Tapi kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, kita nak buat jalan kebaikan. Bukan deki dengan jalan tak molek. Hak ni, hak boleh, hak sepatut bagi kita. Kalau kita tengok contoh daripada sahabat-sahabat. Sahabat ni deki juga ni. Sahabat. Nabi duk royak semua jangan duk deki lah, la hasad. Dah, la tahasadu, jangan duk deki. Tapi ada sifat deki lagu mana? Deki dalam kebaikan. Kita deki di dalam jalan kebaikan ni, hak ni perkara yang baik. Satu ketika sahabat kita biasa dengar ada ashabus suffah dia panggil. Ashabus suffah ni ya masa dulu dah para muhajirin teka masa hijrah pergi kepada Madinah ya. Kalau kita tengok para sahabat dia susah dah. Ketika Nabi hijrah pergi kepada Madinah, tu para sahabat hijrah kepada Madinah tu dah nak ambil harta tak ada, harta duk Mekah habis. Harta benda semua duk Mekah belaka. Dah, mai kain selapung sampai tu setengah-setengah sahabat mari tak ada apa sekarang. Tak ada apa sekarang. Mari tak ada apa sekarang. Wak kain selawak gapo gitu yang mari daripada Mekah. Kenapa? Harta mek di fok Quraisy habis. Fok kafir Quraisy habis. Karena tapi untuk agama Allah hijrah juga mari kepada Madinah. Tak ada. Lalu itulah dia panggil fuqara'ul muhajirin. Fok orang miskin daripada muhajirin. Rumah tak ada duduk. Duduk mana? Duduk di layar masjid dia panggil ashabus suffah, ahlus suffah. Duduk di layar masjid. Makan mana makan? Makan para sahabat kaya-kaya lah buat nasi. Kan tak ada duit. Tak ada duit. Lepas tu duduk mana? Duduk sekadar duduk di bucu masjid tu. Dah, duduk di masjid tu. Duduk dengar Nabi duduk mari ngajar. Duduk gitulah. Dia panggil fuqara'ul muhajirin. Lepas tu para sahabat hak miskin saat ni tu. Dah. Dia berasa kata murah hati lah deki juga. Dia tengok kenapa tengok orang kaya-kaya Allah demo ni sedap buat amal ibadat sepuang kita juga. Demo pun papuya semaya, demo mai semaya sepuang kita tu semaya. Demo puasa, kita puasa, demo puasa sepuang kita juga. Tapi kita nak sedekah tak boleh, duit tak ada. Fak susah ni. Sebab tu kita pun dah nak sedekah tak boleh, tak ada duit. Tu sedekah tak ada duit. Maka dia berasa deki tengok Allah, panu fok sahabat lain kaya-kaya lagi. Dia buat haji lagi, duk sedekah lagi lah, waktu lagi. Boleh buat belakang-belakang. Ada duit banyak. Tu deki. Maka pergi ngacung ke Rasulullah. Ni ngacung. Ngacung Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami deki ya kata gitu Kami masa nak buat atik tapi tak boleh buat ya Rasulullah. Dah. Fok ya semaya supaya fok kami semaya ya. Ya puasa supaya kami puasa ya. Tapi ya boleh sedekah ya bila haji kami tak boleh buat ya Rasulullah. Panami nak buat lagu mana ya Rasulullah? Tu. Rasulullah pun tengok kepada dia. Dia kata, Rasulullah kata kena. Mu nak kedak aku nak ajak kamu amalan kalau mu buat mu akan boleh pahala sepun dengan dia mu tu buat. Nak selalu dah. Ya Rasulullah, yo, nak. Nak ya Rasulullah. Nak selalu dah. Nak. Pak kena buat ke apa? Tu. Nabi kata kan? Nabi kata awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tuhan menjadikan kepada kamu ni pahala sedekah dah. Gapo? Nabi kata inna likulli tasbihatin sadaqah. Tiap-tiap tasbih mu kata subhanallah tu pahala sedekah dah tu. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan tiap-tiap takbir kita kata Allahu akbar. Sani subhanallah kita kata subhanallah. Satu subhanallah tu Tuhan bagi pahala sedekah dah. Wa kullu takbiratin, dan tiap-tiap takbir kita kata Allahu akbar, pahala sedekah dah.
Wa kullu tahmidatin, dan tiap-tiap kita kata alhamdulillah, pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan tiap-tiap kata kita kata la ilaha illallah, pahala sedekah. Tu besar. Tu. Lepas tu amrun bil ma'ruf lagi, wa nahyi anil munkar lagi. Sedekah, pahala sedekah belaka. Tu Nabi duk royak tu besar. Mana kata walaupun mu tak ada duit, tak boleh nak sedekah, tak boleh nak pergi haji pun. Kalau mu nak pahala sedekah, banyakkanlah. Lalu itulah laba kita. Dah, kita ni hak ada ni sabit tu lah kita kata tiap-tiap kali lepas maya. Tiap-tiap kali lepas maya, kita jangan terlupa subhanallah 33. Dah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Hak tu pahala sedekah cak-cak ada. Pahala sedekah cak-cak ada. Tapi hak fisik lagi mana lagi? Tak apa dosa. Apabila kita kata Allahu akbar kabira, sudah kita kata 33, maka buat akhir kita kata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata ghufirat khatayahu, diampun segala dosa dia, walau mislu zabadil bahar, walau seumpama buih di laut sekalipun. Tu hampir set. Habis saya. Kita sudah semaya dah. Kalau kita tak ada nak kata subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 tu, lupuk besar, lupuk pahala besar. Lupuk pahala besar lagi pula lupuk keampunan. Tuhan kata Tuhan ampun dosa walaupun semua buih di laut sekalipun. Tu amalan mudah-mudah ya. Amalan mudah-mudah hak Nabi royak. Tasbih 33, tahmid 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Tuhan ampun dosa walaupun semua buih di laut sekalipun. Tapi sudah tu kata sikit lagi lah. Sudah Allahu akbar dah. Kita kata Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu kata pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah tu 33 sampai 100, kita kata hak tu Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kita walau dosa kita seperti buih di laut sekalipun. Buih di laut macam mana ni? Tak ada royak buih laut. Cik tengok Nabi dah tak lepas, tak ambil. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nak royak kata para sahabat saat itu yang berdeki, bila Rasulullah royak foya tu, buat. Dah, buat fok dia tasbih lah, takbir lah, tahmid alhamdulillah. Tapi orang kaya ke? Jadi mari sejik semua Jadi mari sejik semua. Mari sejiknya tengok juga ya tak. Nampak pelik fok orang miskin ni. Gapo yang sudah semaya tu kokek fok dia. Ya susu. Ya susu juga tak tahu sebab kita boleh hak fisik amalan fisik masuk tak boleh amalan fisik ni. Amalan fisik tak tahulah, tak seroyak kat orang lah nak pahala kita dah. Tapi dak. Hak kebaikan ni kerana kita nak masuk syurga Allah, kita nak iblis masuk belaka. Kita tak say. Nak masuk syurga masuk sorang, syurga apa sorang? Kita nak iblis masuk syurga belaka. Saing kita masuk syurga, ibu bapa kita masuk syurga. Hak ni boleh masuk syurga. Masuk syurga kalian kita belaka. Tu. Tapi sahabat ni, tapi kerana nak ayat kata itu dia tu lobo kepada kebaikan yang nak tahu. Nak ayat apa kau fak kaya, kita pun susah dah. Demo tak apa dah sedekah dah. Demo dah wajib dah. Kita ada banyak ni kepala modal kita ni. Kepala modal kita boleh sekadar ni Rasulullah ajar kita ni. Kita buat cara kita lah, jangan ada ayat fak dia. Bodoh susi tu. Sobat hak kaya-kaya ni supaya hidup gratis, hidup cek juga fak orang miskin ni pelik apa ni. Sudah semaya tu susi fak dia buat gapo ni. Dia buat gapo ni. Lepas tu sek. Sek weh. Sek. Cuba pergi cek weh. Fak dia buat gapo Dah. Pergi sek weh. Dia sek tengok. Duduk sekali sudah semaya tengok dengar. Hak ni dia kata beg ni weh. Hak ni kata tasbih 33. Hak ni kata tahmid 33. Dia baca macam. Sek tahu. Tahu cara-cara dah. Tahu cara-cara tu weh. Pakai dia royak kau fak kaya. Hei, fak dia buat gon ni. Buat gon ni kita buat tak. Bos sudah semaya sudah gapo fok kaya ni pun buat juga. Bos buat ni weh.
Fok miskin kat ni tu. Fok orang pakai miskin kat ni tu. Duk tengok fok ni. Dia ngacung kepada Rasulullah pula. Dia ngadu Rasulullah pula. Ya Rasulullah. Amalan hak mu royak kau fokus itu ya Rasulullah. Fok kaya buat juga. Paling baik fok ya ngah. Deh, fokus tak ada duit semacam dah nak tulis tak boleh dah. Jadi fok ya ada duit lagi. Sepatutnya dia buat lagu tu pula. Maka lebih lagi lah. Lalu itulah apabila pergi sama Rasulullah ngacung pada Rasulullah. Rasulullah tak kena buat kena. Rasulullah kata kena. Dzalika fadlullah, Nabi kata. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nabi kata, itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada siapa-siapa sekalipun. Lalu itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi kelebihan kepada kita, tak kira harta kita infaklah, kita sedekahlah. Pada hari ini kita ada infak fisabilillah. Pondok Baba Bukhari kita buka untuk nak buat bala, untuk nak buat khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nafkahkanlah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala di sini. Hak Tuhan bagi kepada kita ni karena kita nak kelebihan. Bukan mudah ni. Hak nak masuk dalam hadis Nabi kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha tu. Bukan tiap-tiap orang yang Tuhan nak beri. Lalu itulah kita hak dengar di sini dah ni, kita termasuk dalam gulungan orang hak Allah Subhanahu wa taala kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kita tahu dah kita buat. Maka apabila kita buat di sini, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita tu hasil di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kata saat ni tu. Nabi kata orang ni hak Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada dia dah. Kelebihan. Hak fisik dah. Dia kaya dah. Dia buat amal ibadat dah. Maka dia guna harta dia tu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ni kita ada harta, kita ada duit dalam banci, kita ada apa? Kita gunalah. Kita ada malik banci kita duduk di sini dah, duduk dapat kita ni. Duduk di cor kita ni. Malik banci Tanakan Kuntai, kita tengok molek. 925 083 9154 Tanakan Kuntai. Hak ni untuk apa? Untuk guna khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngiduk ilmu pengetahuan dari pondok. Untuk nak khidmat ilmu Allah, untuk nak khidmat pengajian Allah. Maka di sini insya-Allah kita akan hasil dapat pahala yang sangat-sangat besar. Dan juga kita akan dapat juga pahala fi sabilillah. Karena kita nafkah duit kita, harta kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok, kita tinjau dan kalangan sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita kata masuk lebak sedekah, kena ayat mudah-mudah dah. Oleh mau tempat sedekah tu sedaplah kalau royak deh. Royak tu sedap. Royak tu lain orang buat tu payah. Tu kita nak jadi hak mudah. Royak serta buat. Lalu itulah apabila kita royak, kita buat, kita boleh kelebihan dua. Pada sini tengok royak tu kelebihan dalam agama kita dah. Tak ada dah kita nak atas agama. Nabi kata dah, ajibtu li amril mu'min, Nabi kata. Aku rasa heran. Rasa pelik. Rasa heran. Hijau orang Islam. Dah, semua baik. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara-perkara dah diri dia tu semua baik berlaku. Lagu mana? Dah. In asabahu khair fa khair. Fa syakar fa kana khairallah. Apabila dia boleh kebaikan, boleh benar molek kepada diri dia, maka dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan bagi pahala kepada dia. Wa in asabahu syarr, dan jika dia kena, dia tipu ke atas dia perkara-perkara yang tak baik, fasabara, maka dia sabar, dia boleh pahala yang besar juga. Fakana khairullah, maka boleh pahala yang besar kepada dia. Panak gapo? Baik, semua baik. Lalu itulah hijau umat Islam ni, hijau kita ni, ikhlasun niyyah, ikhlas hati kerana ni, kerana Allah Subhanahu wa taala, semua akan jadi baik. Semua akan jadi baik. Dah. Lalu itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak jadi
pahala kita pahala jariah. Pahala kita pahala jariah ni penting. Kita nak buat amal jariah ni. Jadi dia panggil kita kata dalam hidup kita ni kita nak mati dah. Kita nak mati. Setelah kita mati, kita nak beri pahala masuk kita tu seumur. Boleh. Nak detik, nak minit. Di sini kita nak royak beberapa amalan yang jadi pahala jariah kepada kita. Dan beberapa amalan, satu hadis yang diriwayat oleh Al-Bazzar di dalam Musnad, dia kata daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajrahun wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. 7 amalan. Ingat molek. 7 amalan pahala dia akan sapa kepada dia seumur nak detik nak masa ketika dia duduk dalam kubur selepas daripada dia mati. Hak ni kita nak ni. Dah kita nak duduk dalam kubur. Kita kata kita nak syurga tu dah. Tapi sama tara nak masuk syurga tu. Dalam kubur tu kita nak duduk tu. Sama tara nak masuk syurga, kita nak duduk dalam kubur lama mana. Lepas tu dalam kubur ni Allah bermacam-macam. Sahabat Nabi kita minta jauh dan Nabi suruh doa minta jauh daripada azab kubur, minta jauh daripada fitnah kubur. Dalam kubur ni ada macam-macam, dengan ular, dengan mak kedah, dengan cekik kalau. Ada belakang-belakang. Pada gelak kubur ya. Gelak kubur, gelak. Setara mana gelak kubur? Kita, terang kita turun hidup-hidup dalam kubur. Itu tamu masuk. Gelak setara mana? Gelak. Pada gelak kubur ya. Lalu itulah amalan gapo tu. Hak kita nak boleh pedah kita dalam kubur. Kita mati dah. Sama tara kita nak pergi timai kelo pahala kita. Sama tara kita nak masuk syurga. Dalam kubur tu. Sekadar-sekadar boleh dah menyawa dalam kubur. Ni ya, orang kata kita nak sampai Dah, kita nak pergi mana? Kita nak pergi Mekah. Salah. Tapi kita nak transit dulu. Nak pergi sampai Mekah tu ada nak badu kat tengah jalan. Pada duit ada sepuluh hebuk Ya nak ada duit bekal duit kocek atas. Dah, misalnya kita kata kalau ni misalnya kita kata sok botol kata dia buat haji peri dah kota ya sok botol dia buat haji peri. Haji peri sekadar mana? Ada duit poket. Duit apa? Hayu sekadar tekek tempat duduk gapo sekadar tu ya di Mekah tu. Pak kita nak pergi gitu tak sejadah sebab. Nak makan pot tengah jalan. Habis tu nak cedek. Lalu itulah amalan kita cedek hak untuk akhirat tu suku dah. Hak untuk akhirat tu. Dah, untuk akhirat pahala kita nak duduk dalam syurga, nak duduk dalam syurga, nak duduk syurga Firdaus. Kita tolong nak jatain gapo kita nak duduk dengan Nabi. Hak ni suku. Tapi dalam kubur sama tara kita nak pergi sampai situ tu. Sama tara kita nak sampai Mekah tu. Kita nak minum air sejuk, nak makan air Coke, air Pepsi ke, air Cayen ke, Num Yen ke. Hanya ada nak makan juga. Nasi kabu, nasi sup halal tu. Lepas tu, daripada mana? Duit yang kita nak cedek tengah jalan. Hak ni gitu juga. Satu amalan hak kita kena cedek. Kita kata sama tara kita nak pergi ke akhirat. Sama tara kita nak pergi kepada syurga ataupun neraka tu. Lalah, banyak lagi. Sama tara sampai syurga neraka tu. Kita kena cedek amalan kita dalam kubur dulu. Nak pergi pahala sampai kita tu. Kita dalam kubur kita tu. Boleh cerah kubur kita. Air pun sampai kita. Apa nama kipas angin pun sampai kita. Soalan kata. Ada berangin juga. Ada teduh. Ada gapa dalam kubur kita tu. Panah dalam kubur. 7 amalan di sini. 7 amalan ni yang Nabi kata. Pahala akan sampai kepada dia. Ketika dia duduk dalam kubur. Gapa kata amalan ni? Yang pertama. Nabi kata man 'allama ilman. Orang yang mengajar ilmu. Hak ni kita ayat tadi ni. Dah, hadis Nabi kata juga dah. 3 perkara apabila mati manusia tak ada boleh faedah gapo melainkan 3 perkara. Gapo? Dah salah satu al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang beri manfaat. Tu mengajar. Hak ni duk masuk kita hari-hari. Kita dalam kubur pun orang yang mengaji ilmu dengan kita lalu itulah. Orang yang mengaji ilmu dengan kita boleh kira kita. Lalu itulah usahakanlah kita ni tak kira orang mengaji, tak kira orang mengajar orang apa pun. Kalau kita mengaji, kita boleh orang guna ilmu kita tu. Walaupun tadika, walaupun Quran, walaupun gapo pun boleh guna. Walaupun anak kita sekali pun
We boleh guna ilmu kita mengaji tu. Maka di situ dia panggil ilmu nafi'ah. Satu. Yang kedua, bagi mereka yang nak boleh pahala dalam kubur ni, lepas daripada dia mati, iaitu au ajra nahran. Orang gali sungai. Orang gali sungai. Gali sungai kerana we pedah. Masa dulu tu kita kata gali sungai tu dia boleh pedah, boleh buat jiru, boleh buat gapo. Pala ni tak ada dah kerja tu dah dekat obotoh bi dah. Dekat obotoh, dekat lain bi, tak ada kita dah nak gali telaga, gali sungai tu dah. Tu. Yang ketiga au hafara bi'ran atau gali telaga. Gali telaga. Gali telaga ni. Dia boleh makan air telaga kita duk guna gapo semua ni. Pala akan masuk kepada kita. Pala ni ada tak gali telaga? Tak ada dah apa-apa belakang dah. Tak ada guna. Tapi wak sabe boleh. Wak sabe air kita duk wi kepada tak kira lah gapo-gapo saja pun. Tu. Ataupun au gharasa nakhlan atau tanam pokok kayu. Ni penting ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok dah. Orang yang tanam pokok kayu. Tak kira lah kita tanah wakah atau tanah gapo, tanam pokok kayu, maka ia menjadikan pohon kayu saat ni wakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kedok ramai-ramai kita ni. Kita ada kebun dia. Kita kata ada kebun dia 10 rai mudah-mudah kata. Dalam ramai-ramai kita ni ada kedok kita jadi sebahan wakah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kedok. Tak kira lah ambil pucuk betong, suk nara, suk betong, suk nah mana tani mana pun. Ada kedok orang yang tanah kebun. Ia jadi kesepahang wakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham dia? Tak ada nak 10 rai ni. Ada nak 100 rai ni. Sepahang dia. Wakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sepahang. Tak usah wakah tanah, dak ni tak apa, dak nak tanah ni, nak sepahang dia. Kalau faham dia ni wakah kerana Allah Taala. Wakah tu kerana apa? Apabila orang nak mari kau yakni pahau ni aku wakah kerana Allah. Dia nak mari makan, dia nak ambil, mari lah. Hak tu akan jadi pahala kepada kita sampai hari kiamat esok kita duduk dalam kubur. Amalan ni comel. Kita Allah tak kurang kita. Ada 10 rai, pahau dia apa? 100 faham. Sepahang dia kita buat jadi wakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sepahang. Wakah. Hak ni nak dipahala jariah kepada kita ketika kita duduk dalam kubur. Tu. Pak getah faham apa getah faham nak matang agak apa dah tu baik. Boleh pekau getah faham ni. Ada. Jadi mana kata kuih-kuih kita jadi faham nyus faham kena untuk jariah. Tu. Wakah. Kita banyak doyak kita banyak dah bukan sepahang untuk kita dah. Kita ada sepahang lek-lek ya dah. Duk nyayu wakah. Tapi kalau wakah tu tak ada apalah boleh pahala kita tapi nak ayat atau tak ada apalah untuk kita dah. Habis. Au bana masjidan dan amale hok nak mengekali pahala kita dalam kita duduk dalam kubur tu orang yang bina masjid. Allah, hok ni besar je bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita ni masya-Allah sungguh. Bina masjid ni dah ada seumur, cuba kita perhati ke puluk kherok. Kenapa tu? Nak buat apa? Nak bina masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita sore kita tak kuasa nak buat masjid. Kuasa geno masjid 7 juta. Tapi kita tolong, pergi market teh, 100 kok 200 kok. 100 kok 200 kok tu untuk apa? Untuk bina masjid Allah. Jadi makna kata situlah kita ada suan bank dah. Hak akan masuk kepada kita lalu telah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira puluk kerok gapo, kerok tadika ko, kerok masjid ko, kerok pondok ko, hak untuk nak buat ni, buat kebajikan ni. Hak ni akan jadi pahala jariah kepada kita sampai kita dalam kubur. Masuk pahala kepada kita, masuk semua pahala kepada kita. Ni, mabana masjid. Awal rasa mashafan ataupun orang yang tak Quran. Quran, kita Quran ke masjid dah. Orang nak baca Quran tu, dia boleh pahala sampai bila-bila. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Au taraka waladan mustaghfarun lahu ba'da mautihi. Allah, ni penting. Tinggalkan anak yang sentiasa duk minta apa, duk berdoa kepada ibu bapa pada hari kiamat. Dah, minta doa kepada kita dalam kubur. Mana kata, hak ni sangat-sangat besar. Lepas tu, kita ada anak. Kita yakin ke tak ada anak kita nak doa kepada kita. Nak minta apa kepada kita, yakin ke tak? Kita buat hak yakin dulu.
Hak cerak dulu. Kadang kita tak tahu. Kita ada harta banyak ni. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak royak dah. Kadang-kadang kita nak buat harta kita ni buat apa? Sampai semasa kita hidup. Semasa kita hidup sebelum ada kita mati ni, kalau kita ada harta banyak, kita wasiat selalu dah. Kerana apabila kita mati, kita tak tahu kata anak kita tu nak buat untuk kita ke dak. Kalau ada harta kita sikit sebanyak pun, kita wasiat kalau dah. Ni harta ku banyak ni ku wakafkan Allah. Tak kira kalau kita kata ada tanah 100 rai. Ni serai ni untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala ku wakaf. Ataupun tak kira lah kalau duit ada pun, duit ni untuk kebajikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak buat masjid. Kenapa? Kalau kita mati, dia saka kita dibahagi. Adakah saka kita tu, hak dibagi tu, nak boleh manfaat kepada kita ke tak pun tak tahu. Dah, sabit itulah kita, kalau kita ada anak yang soleh, maka beruntung. Tapi kalau anak kita tak jadi sebab kita nak, tak jadi anak yang soleh, kita tak ada cedek dah. Harta tak ada cedek dah. Maka tak ada kerak pun dah. Wakaf pun dah. Maka di situlah kita akan rugi segala-gala. Bahawa kita mati, anak kita balah pula harta, berubuk pula harta. Di situ kau tak senang kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dah. InsyaAllah kita kesama pula dah. Jadi sekarang sekejap lagi kemungkinan ada babo lain lagi. Tak tahulah babo ni siapa tak lagi ni dah. Saya pun rasa kata masa pun dah panjang dah. Orang biasa dah setelah lagi. Lepas tu di sini pun InsyaAllah semoga-moga ibu bapa yang duduk menutung di rumah dan di mana-mana saja pada hari ini, satu pintu kebaikan besar kepada kita, menjadi amal jariah kepada kita belaka. Maka kita bantukanlah. Kalau kita ada banci dalam tanakan kita, ada duit sikit sebanyak, tak kira lah 10 kot, 20 kot, 100 kot, 1000 kot, 2000 kot pun, sekadar kita mampu, sekadar kita boleh, kita bantukanlah. Kita buikanlah infak jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada setiap-tiap bucu. Setiap-tiap bucu kita ada. Kita mari pun nak ubah Bukhari ni pun ada saham kita. Ada mana kata suan hak kita. Dari kiamat esok semua ni akan boleh. Allah. Kalau kita kata orang tan kita ni, orang tempat kita ni, mati sikit lagi dah. Kalau royak lah, kan terang mati boleh. Dah, nak terang tengok. Amal jariah kita tu. Kita pergi makan pulut kherok situ, makan pulut kherok sini, berapa banyak. Jadi masjid, jadi tadika, jadi go tu tempat anak yatim lah, jadi tempat ngaji lah, pondok, sekolah pondok lah. Ada belakang. Maka, hak ni akan boleh kepada kita. Hak ni besar ni keistimewaan. Kampisik tempat di tanah kita ni. Kampisik. Ada semua kerok dia. Di tempat lain tak ada mana lagu ni. Karena tempat lain pun kajo dia bantu. Tapi di sini kelebihan. Karena buka pintu kebaikan. Tuhan nak wui kepada orang tani ni pintu kebaikan yang banyak lagi. Nak wui jadi orang tani kita ni orang yang boleh rahmat di dalam kubur belaka. Nak wui orang kita ni wui jadi di dalam syurga Jannatul Firdaus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi daripada amalan-amalan yang baik dah. Maka pada hari ini insya-Allah dah saya pun tak ada nak sarah banyak kerana kita duk dengar dah baba-baba kita tadi paning. Saya nak minta dia baba Bukhari mari sana saya mari pada hari ni dah. Wakil daripada Cumrum Jannatul Firdaus dah. Jadi ada kontun kebajikan, kontun jariah. Saya ada daripada Baba Nawawi dah. Baba Nawawi tak boleh mari hari ni kerana ada uzur sikit. Jadi Baba Nawawi nak mari tak boleh kerana uzur. Jadi dia ada satu cumrum, dia panggil Cumrum Jannatul Firdaus, hendak tolong anak yatim dan ada buat sedekah jariah. Jadi pada hari ni pihak Cumrum Jannatul Firdaus dah dia ada kontun dia, mari nak serah. Dah nak serah duit sebanyak 50,000 kok. Dah. Sebanyak 50,000 kok. Hak ni hak jariah daripada kontun hak daripada Cumrum Jannatul Firdaus, hak Baba Nawawi kapok tah. Dia buat cumrum dan cumrum ni duk tolong anak-anak yatim lebih daripada dekat 500 keluarga dah. 500 keluarga duk tolong hari bulan ni. Jadi sebulan-bulan tu ratus-ratus ribu dah kena pakai orang panggil nafkah. Dia duk tolong. Jadi alhamdulillah semua dah dari pertanian nak jalan duk sikit sebanyak duk masuk tu kerana nak tolong anak yatim dan juga hak boleh lagi untuk menjadi sedekah jariah untuk bina tempat ngaji di Pondok Baba Bukhari dah.
Lepas tu babo dah nak ni. Jadi dah insya-Allah dah ni satu yang panggil kong tun lah dah. Kong tun hok Cumrum Jannatul Firdaus daripada semualah wakil Babo Nawawi kepada saya untuk serah kepada babo pada hari ni dah. Lepas tu bantuan ni hok daripada semacik hok Cumrum semua dah, semacik Cumrum Jannatul Firdaus. Kita nak serah kepada Babo Bukhari hari ni dah. Kong tun sebagai menjadi jariah kepada pondok di sini untuk kita menjadikan pahala kepada kita semasa kita dalam kubur dan juga pahala di hari akhirat nanti dah. Ni hok Babo Nawawi kali ngacung itu sikit dah. Lepas tu dah sekadar ini sajalah dulu. Saya dan sekiranya ada silap dan salah daripada saya sendiri dan sekiranya daripada ada kebaikan ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini saya ucap terima kasihlah kepada semua penonton-penonton kita dalam beberapa channel, tak kira channel Ayah Mai dan channel Al-Huda dah. Hok mana hok duk bantu, hok duk tolong untuk jariah kita pada hari ini insya-Allah, dan kita banyakkanlah jariah kita lagi supaya kita nak pahala yang baik, untuk pahala sampai kepada kita di dalam kubur dan juga untuk mengangkatkan darjat kita di dalam syurga nanti. Maka sekadar ini sajalah daripada saya. Dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.